أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 4, baris yang ke-16 daripada atas. Muka surat 4, baris ke-16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang ta'alluq ia sifat iradah dengan menentukan mungkin, dengan satu sifat daripada segala sifat yang harus atasnya atas mungkin. Menentu ni atas muwafaqah ilmunya, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, arti menentukan mungkin atas muwafaqah ilmu. Tiada menentu Allah Ta'ala, yakni tiada menentu oleh Allah Ta'ala akan mungkin, melainkan barang yang diketahui dengan ilmunya. Ta'alluq iradah, qada, rukun iman yang ke-6, muwafaqah dengan ilmu. Qada, ta'alluq iradah, muwafaqah dengan ilmu. Qada ta'alluq iradah, ketentuan azali. Ketentuan azali, muwafaqah ilmu, mustahil sama sekali berubah. Ketentuan azali, muwafaqah ilmu, mustahil sama sekali berubah. Ma yubaddalul qawlu ladayya, tidak akan diubah akan ketetapan di sisi aku. Mustahil sama sekali berubah. Ketentuan azali, muwafaqah ilmu. Mustahil sama sekali berubah. Kalau berubah ketentuan azali, di mana kau letak sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bicara qada, rukun iman yang ke-6, ta'alluq iradah bukan berhenti setakat tu, muwafaqah ilmu. Biar mati situ. Bukan berhenti setakat ketentuan iradah. Tu qada. Muwafaqah ilmu. Allah mengetahui segala-gala yang akan berlaku. Allah menentukan segala-gala yang akan berlaku. Tiada yang mu'allak tergantung, tidak ada. Allah mengetahui segala-gala kan? Ada perkara yang ilmu Allah tak pasti. Maka Allah pun tergantung ketentuan. Allah mengetahui segala-gala kepada azal. Allah menentukan segala-gala kepada azal. Allah menentukan, menetapkan, memutuskan. Mana tergantungnya? Allah telah menentukan segala-gala. Telah menetapkan segala-gala. Telah memutuskan segala-gala, itu qada. Tergantung kod tempat mana pula. Faham tak tu? Allah menetap, memutuskan segala-gala, muwafaqah ilmu. Ilmu mengetahui segala-gala, Allah menentukan segala-gala pada azal. Allah telah menentukan segala-gala kepada azal. Tergantung kat mana rukun iman yang ke-6? Kalau tergantung, apa makna tergantung? Mu'allak. Apa makna tergantung? Kemungkinan begitu, kemungkinan begini. Gitu.
Begitu begini. Pelan A, pelan B ke apa panggil? Kalau ada pelan A, pelan B, ada begitu, ada begini, Allah telah menentu segala-gala. Allah telah menetap segala-gala. Allah Ta'ala telah memutus segala-gala. Ada lah. Sebahagian je lah. Sebahagian Allah Ta'ala belum lagi menetapkan. Tapi ada dua pilihan. Kemungkinan Allah akan buat gini, kemungkinan Allah buat gini. Itu ke rukun iman ke-6. Ni hak bicara hak iradah ni. Bicara rukun iman ke-6. Tu bicara doa mengubah takdir apa semua. Kita nak pergi hak bicara hak tu, kita mati dulu hak rukun nikmat ke-6. Lepas mana pula tu hak ketuan yang tergantung diubah dengan doa. Hak tu hak tercatat di Lauh Mahfuz. Itu bukan ketentuan azali. Beratnya, timbulnya ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz yang azali. Azali Lauh Mahfuz. Berat tak berat ni? Aku ceramah ni. Lauh Mahfuz azali. Qadim. Lauh Mahfuz tu makhluk. Benda baru. Asal tak ada. Kemudian Allah perintah qalam catat di Lauh Mahfuz. Di situ ada. Yang qalam mencatat diperintah oleh Allah. Catat yang mubram. Yang putus. Ada yang mu'allak yang tergantung. Kalau berdoa, dapat. Kalau tak berdoa, tak dapat. Kalau berdoa, dapatlah. Berubahlah. Kalau tak berdoa, kekal. Tak macam hak lama. Ada ni. Tergantung di Lauh Mahfuz. Tapi di iradah ilmu Allah, berdoa ataupun tidak berdoa, Allah telah menentu ataupun belum. Allah telah menentu dah. Ada ni. Kemudian didapat bahagian tu, Allah telah menentu pada azal ataupun belum. Allah telah menentu dah. Mana ada tergantung hak azali. Dia tidak berdoa. Allah telah menentu dah pada azal. Nasib tak berubah. Allah telah menentu dah pada azal. Cuma tergantung di Lauh Mahfuz. Berdoa, dapat bahagian. Tak berdoa, tak dapat bahagian. Tapi hak qada azali telah menetapkan. Berdoa ataupun tidak berdoa. Tak ada ni. Yang tergantung hanya di Lauh Mahfuz saja. Hak Lauh Mahfuz ni dalam kitab kecil-kecil tak bicara. Kitab Faridah tak bicara. Kitab Al-Misbahul Murni tak bicara. Qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Bicara sifat 20. Pergi pada iradah ilmu, bicara qada ketentuan azali, hak rukun iman yang ke-6. Kita faham molek bukan kata bicara sekarang iradah ilmu. Kita faham tak apa yang kita duk sebut. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menentukan segala-gala perkara pada azal ke lain. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menentukan segala-gala pada azal ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menentukan sebahagian, Allah gantung sebahagian. Itu rukun iman ke-6. Ada? Apa dia rukun iman ke-6? Allah telah menentu dah segala-gala. Dan Allah telah menentu dah segala-gala. Tergantung mana? Pening pula dah. Lepas tu doa, berubah. Itu pergi lapis yang kedua, bicara hak Lauh Mahfuz. Kita bicara hak azali. Hak yang mengetahui hanyalah Allah Ta'ala. Makna kalaulah sini tak lepas lah. Rukun iman yang ke-6. Ni tak lepas ni, iradah ilmu. Iradah ilmu ni sifat 20 permula agama mengenal Allah. Allah menentu muwafaqah dengan ilmu. Ilmu mengetahui segala-gala. Allah telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala. Satu. Lepas tu, Allah telah menentu menetap. Nak berubah ke mana lagi? Sebab ketentuan Allah, ketetapan Allah muwafaqah ilmu. Kalau berubah ketentuan Allah pada azal, ilmu Allah duduk mana? Sekali begitu, sekali begini. Ada ni. Lepas tu nak berubah dengan apa? Dengan doa hamba. Power. Hamba boleh ni. Boleh canggah. Kalau ketentuan Allah, kita berdoa. Allah serendar lah kita. Siapa kita ni? Ni bab mengenal Allah Ta'ala ni. Ini bicara bab rukun iman ni.
Banyak tempat. Kalau bicara bab ketentuan yang berubah, ketentuan yang tidak berubah, tak lepas. Digi fahamnya, masa jumpa ada Allah, kita berdoa, Allah pun berilah. Allah janji dah, ud'uni astajib lakum, bohong oleh kamu akan daku, nescaya aku perkenan. Allah janji, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memungkiri janji. Allah janji kalau berdoa Allah perkenan. Jadi bila berdoa Allah pun perkenan, kata Allah ubahlah. Dak sekarang ni diri berdoa tu qada-qada ke dak? Ada qada-qada. Doa dicukup syarat, makan halal pun semua tu qada-qada ke dak? Qada-qada. Dia pun dapat bahagian, qada-qada ke dak? Qada-qada juga. Nak tergantung kat mana? Tergantung di Lauh Mahfuz. Mana yang tergantung? Ghaib. Kau fikir tu. Dan kita berdoa syariah. Tuntutan syarak, kita dituntut berdoa. Kita berdoa. Dan ni. Kita berdoa. Bukan kita beretikad. Doa kita ni yang akan akhirnya Allah. Siapa kita? Kan tak ni? Kita berdoa mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah. Terima atau tidak, Allah telah mengqadakkan pada azal. Itu je. Macam mana jadi boleh? Jadi, mana apa panggil apa? Macam mana? Apa panggil macam, mana? Macam kusuk. Antara bicara kita, ketentuan azali, muwafaqah ilmu, dengan catatan di Lauh Mahfuz yang baharu. Ketentuan azali tidak bicara melepas. Tidak ada kesudahan. Apa yang berlaku di syurga dan neraka, ketentuan azali. Adapun catatan Lauh Mahfuz sampai setakat kiamah. Di Lauh Mahfuz, hak mubram, hak putus pun boleh berubah lagi. Hak mubram pun boleh berubah lagi. Hak Lauh Mahfuz ni. Mubram macam mana? Putus dah. Dia akan ditimpa oleh batu. Ada ni, putus dah. Dia berdoa, dia buat kebajikan. Allah pun lindungi daripada musibah. Tapi kena batu tu, qada yang tercatat di Lauh Mahfuz, yang mubram, yang putus. Tak ada gantung situ. Doa. Tak berdoa, tak ada situ. Memang dia akan kena batu. Tapi dia berdoa, dia buat kebajikan, Allah ubah juga. Kena batu. Tapi batu tu kena tempat lain dulu. Batu tu mana pecah, berat, kena atas dia. Tak mudarat. Pada berat. Kau tak faham berat? Berat lah, hancur. Kan esok? Berat tau. Berat lah. Dah batu tu dia jatuh kena tempat lain dulu. Kalau batu stokos, terus pergi pada orang tu kok mudarat lah. Tapi itu qada azab, itu qada Lauh Mahfuz yang mubram, yang putus. Tapi Allah ubah biar jadi batu tu kena tempat lain, batu tu pecah berat baru kena dia, jadi tak mudarat. Hak mubram pun tak ubah lagi. Tapi apa yang tak boleh buat, itulah qada azali. Pada ni batu tu Allah buat kena tempat lain dulu baru kena orang. Itulah qada azali. Allah Ta'ala telah menentu daripada azal, batu tu jatuh, kena tempat lain, kemudian hak hancur tu akan kena orang. Itu dia qada azali. Tapi nak ceritanya, hak mubram di Lauh Mahfuz pun Allah ubah lagi. Tapi apa yang Allah ubah, Allah buat pada ni. Buat tu kudrah. Pada ni, Allah ubah, Allah buat, bukan kudrah. Allah buat sebagaimana hak ni, ketentuan azali iradah ni. Jadi mana apa? Hak ketentuan Allah pada azal, di ilmu Allah, batu tu akan kena tempat lain dahulu, kemudian baru kena orang. Sebab masa Allah yang buat, batu tu kena tempat lain, kemudian kena orang. Tapi hak catatan di Lauh Mahfuz, tak ada gitu. Memang batu tu akan kena terus kepada orang. Hak mubram di Lauh Mahfuz. Tapi hak mubram pun Allah ubah juga. Allah ubah dengan mana Allah buat batu tu kena tempat lain dulu. Allah buat,
Sebagaimana Allah qada pada azal muwafaqah dengan ilmu. Itu saja. Bagaimana? Kita yang kecil-kecil kita akan bicara hak qada yang tercatat di Lauh Mahfuz, di suhuf malaikah, di budak umur 4 bulan dalam kandungan ibu. Itu sama tu. Itu sama, tiga-tiga tu sama je. Kalau Lauh Mahfuz, mu'allaq tergantung, di suhuf catatan malaikah pun tergantung, di budak umur 4 bulan pun tergantung. Pada ni. Tapi di ilmu Allah pada azal, Allah telah menetapkan, memutuskan segala-gala, mustahil berubah sama sekali. Mana? Ni pun kena cermat ni. Saya bicara hak kata kusuk ni bukan orang awam yang kusuk. Yang tukang mengajar pun. Dan saya pernah dengar dalam radio. Orang yang sama, dua slot yang berbeza. Orang sama tapi dua program yang lain. Radio yang sama. Saya dengar 2 kali. 2 kali disebut mu'allaq mubram. Bukan kata huraian mu'allaq mubram tu dah salah. Hak mubram dengan mu'allaq. Mubram tergantung. Mu'allaq putus. Mubram tergantung. Mu'allaq putus. Nama pun tak kenal. Mubram tergantung. Mu'allaq putus. Kita mana tergantung ni? Tahu tak taklik? Tahu taklik? Orang nikah tu kan ada lafaz taklik. Apa taklik? Jikalau. Pilih report kepada gitulah kan? Itu apa? Bukan apa? Bukan bagi taklik. Apa makna taklik? Gantung. Dan mu'allaq lah yang tergantung. Mubram yang tergantung. Mu'allaq yang putus. Cakap modal dia 2 kali orang yang sama. Itulah sebutan dia. Nama barang budak kenal. Ada ni. Mubram tergantung, mu'allaq putus pula jadinya. Lepas tu apa dia dihurah? Memang karut-marut lah. Nama putus dak kenal dah. Mu'allaq dengan taklik. Mu'allaq taklik gantung. Tiba-tiba mu'allaq qada yang putus, mubram qada yang tergantung. Masuk radio bukan ceramah di masjid surah. Ni kata kusuk-kusuk ni. Lepas tu macam mana kita? Macam mana apa kita? Kita sentiasa berdoa kan? Orang semayang memang berdoa. Semayang dari segi lurah maknanya doa dah ni. Dalam semayang kita penuh dengan doa. Itu sebagai hamba. Lepas tu apa yang Allah akan... itu kerjaan Allah bukan kerjaan kita. Apa yang Ta'ala akan qadakkan, Allah Ta'ala lakukan, kita tak tahu. Hak di ilmu iradah Allah, tak ada malaikat pun tak tahu. Allah melakukan sebagaimana barang yang Allah qadakkan pada azal, muwafaqah ilmu, mati di ilmu. Mati di ilmu. Iradah, muwafaqah ilmu. Ini hak bicara sifat dulu. Dahulu kudrah mengada muwafaqah iradah. Dahulu kan kudrah mengada tiap-tiap mungkin atas muwafaqah iradah. Menentu iradah atas muwafaqah ilmu. Jadi kudrah iradah sambung pada sifat yang ke-9, sifat ilmu. Itu susunan sifat 20. Qudrah, qadar. Allah mengada meniada. Muwafaqah, iradah, qada. Takluk iradah, qada. Menentu, muwafaqah, ilmu. Mati di ilmu. Allah mengetahui segala-gala pada azal. Allah menentu segala-gala pada azal. Mustahil berubah sama sekali. Hak qada, azali. Tapi apa yang tercatat di Lauh Mahfuz, Allah pun telah menentukan pada azal. Qalam akan mencatat yang putus, yang tergantung. Itu pun di bawah qada qadar belaka. Catatan tu bukan qalam yang buat. Tetap perbuatan Allah Ta'ala yang menjadikan catatan tu. Jadi mana apa yang ada di Lauh Mahfuz, qada qadar belaka.
Apa yang ada di surah malaikat, malaikat yang tulis. Qada qadar. Apa yang tercatat di budak umur 4 bulan. Malaikat diperintahkan mencatat 4 perkara. Apa yang tercatat di budak 4 bulan, tetap qada qadar. Hak Tuhan belaka. Tapi kita sebutnya malaikat yang catat 4 perkara di budak yang umur 4 bulan dalam kandungan ibu. Malaikat yang mencatat. Malaikat lah. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Diperintah mencatat 4 perkara. Tercatat perkara tu siapa buat? Qada qadar belaka. Jadi hak di lemah pun duduk di bawah qada qadar. Di catatan tu tergantung itulah qada qadar. Sampai masa apa yang Allah Taala perbuat sebagaimana hak qada azali iradah muwafaqah ilmu. Itu je. Ini kita ngaji sifat 20 ni. Ini ngaji sifat 20. Nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bicara kudrah, bicara wahdaniyah pada perbuatan. Tauhid pada perbuatan. Tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan, tutup buku. Tak ada harapan. Mengharapkan rahmat dan keampunan Allah. Orang yang mensyirikkan Allah, mengharapkan rahmat dan keampunan. Duduk dalam kecelakaan, syirik dosa yang tidak akan diampuni. Orang yang syirik kepada Allah, kalau syirik yang besar, kekal neraka selama-lamanya. Harapan syurga apa? Ada ni. Hak bicara hak berkaitan dengan wahdaniyah pada perbuatan, turun pada qudrah, sekarang bicara iradah. Allah menentu, muwafaqah dengan ilmu. Itu sahaja. Kalau belajar betul sifat 20, itu je lah. Mudah je. Tapi kena perici lah. Tak kenal Tuhan lagi, nak bicara hak lu mahfuz dah. Jangan sampai peringkat macam mana Ustaz? Kalau Allah nak tengok dulu. Orang cakap gini ni, orang bawa orang ni. Allah tengok dulu mana pula. Ni orang bawa orang mengajar orang ni. Allah tengok dulu. Kalau dia hubung silaturahim, Allah panjangkanlah umur dia. Kalau dia tidak hubung silaturahim, Allah tak akan panjanglah umur dia. Dia dah balah dengan orang. Umur 60, 70 cukup dah. Habis orang dah berkelahi. Kalau tambah lagi, ramai pula musuh dia ni. Allah tak tambahlah dah dia jenis tak hubung silaturahim. Dia hubung silaturahim, dikasihi oleh orang ramai. Allah pun tambah lah, dia kata. Allah nak tengok dulu. Dia ingat Allah ni macam dia pun kali. Macam mana budak tu, anak tu nak beri tak ke dia? Nanti dulu tengok dulu. Budak tu jadi mana? Dia nak. Nak beri ke tak? Nanti dulu, tengok dulu. Jadi molek tak dia? Jadi molek kita beri apa yang dia nak. Kalau tengok tak jadi budak ni, jangan beri apa dia nak. Tengok dulu. Jadi Tuhan ni macam mak ayah juga kali tak nak tengok dulu. Oh ni kau tak tahu nak katalah. Tak tahu gamak kau panggil. Tak tahu nak gamak. Allah nak tengok dulu ilmu Allah duduk mana. Dah cerita bab qada Allah iradah lah. Ilmu Allah duduk mana? Baru nak bicara kehendak Allah duduk mana? Qada iradah. Allah nak tengok dulu. Tapi masalahnya Allah nak tengok dulu ilmu Allah duduk mana? Faham tak ni? Jadi Allah ni turut hamba. Allah pun tak tahu macam tengok. Dia ni hubung silaturahim. Umur 60 tambahlah sikit. Tengok, dia je ni berkelahi dengan orang. Hak ada tu salah banyak dah tu. Nak tambah ke mana lagi? Macam ni. Dia rokok sujud pada siapa sebenarnya? Kalau seumpama ni. Tu jaga molek tu. Bagian kita tak apalah. Bagi anak cucu kita jaga molek. Biar faham molek sebab 20. Ya kita boleh hajar. Faham, pegang. Itu fardu ain. Boleh menyampaikan. Itu fardu kifayah. Faham molek, pegang molek, fardu ain. Cerita Allah minta maaf lah. Kita tak pandai. Tak pandai nak cerita.
Bukan dia tak pandai. Dia faham, dia pegang. Dia faham, dia pegang tu pandai lah. Cerita tak pandai. Tak pandai nak cerita. Bukan tak pandai bab pegangan. Tak pandai nak cerita. Dah mau haji belajar lama mana. Memanglah belajar pas satu kitab. Lepas tu macam mana? Untuk pegang sendiri dia kata. Memang ada orang gitu. Kemampuan dia kadar tu. Alhamdulillah lah. Tapi siapa nak ajar pada anak cucu kita? Kalau kita tak ajar, nak harap orang lain. Minta maaf lah tak boleh nak harap orang lain. Tambahan pula, bukan masalah nak harap orang lain ke tidak. Memang kewajipan ibu bapa kok nombor satu. Bukan kewajipan ustaz mana-mana. Yang pertamanya, kewajipan ibu bapa sendiri. Ilmu yang pertama-tama yang diwajib ajar pada anak cucu dia. Mengenal Allah, mengenal Rasul. Ilmu yang pertama tu. Ilmu yang pertama-tama. Biar kita faham. Biar sampai pengkat boleh menyampaikan. Boleh menyampaikan itu fardu kifayah. Fardu kifayah inilah yang bagi manfaat orang lain. Fardu ain tak boleh bagi manfaat orang. Fardu ain ni untuk sendiri-sendiri je. Fardu kifayah ni boleh bagi manfaat pada orang lain. Sebab tu lebih ilmu fardu kifayah. Sebab dia boleh bagi manfaat. Boleh menolong. Manfaat pada orang lain ni siapa? Anak bini kita lah. Bukan orang lain jauh-jauh tu. Yang memang kewajipan atas kita. Kalau kita memang tak boleh juga nak ajar, kita kena cari orang mengajar. Pegang. Orang mengajar tu untuk pelepas. Kewajipan kita ajar anak bini. Kalau tidak tersungkur di padang mahsyar. Ada ni. Kita siapa anak cucu sama pun tak lepas sini tak ada. Tak ada semayang, tak ada puasa, tak ada. Tak cerita amal sunat lah, amal wajib pun tak ada. Nak cerita kita kena amal sunat ni, kena baca ni. Orang suka hak jenis kuliah gitu kan. Mari, lepas tu sebelum kuliah berzikir dulu, berselawat dulu, ambil dah setengah jam dah masanya. Pandai, cerdik, curi masa. Macam ni. Yang kata gitu, marah dah curi masa pula ni. Dah. Mari nak kuliah, beri kuliah lebih faham agama. Tak, mari dulu menyanyi dulu lagu orang puan pun dengar sedap, galik je. Kena ulik dia orang. Goreng dia orang. Lepas tu balik boleh apa? Boleh amal ni. Akidah ke mana? Bab fardu ain macam mana? Dia terulik pas setahun begitulah. Nak oleh ke panggil tu lah. International. Nak boleh ke appointment tu lama mana. Dia punya perbelanjaan besar mana. Lepas tu boleh apa? Boleh ulik tadi ulik. Dah. Dengan nyanyi dengan nasyidnya. Dengan buat lagu. Tidur Mak Haji. Kena ulik. Gitu lah. Ni banyak sekarang ni. Ni lakunya. Ni laku. Popular kata-kata gini. Dia ulik. Kata pandai dia ulik. Kau pandang kau ulik. Kewajipan kita ni, anak-anak cucu kita ni bab pegangan. Biar kita faham pegang tetap dah tu bahagian kita, insya-Allah Tuhan kurnia. Tapi bukan berhenti setakat tu. Kita yang mengajar. Ada anak cucu kita. Setakat boleh, apa tu? Kita bimbinglah pula kena belajar mendalami lagi sikit. Tak apalah, lebih fardu kifayah pun tak apalah. Tambah sekarang pula dia kena perici lagi sebab timbul macam-macam fahaman yang terpesun dalam rakaman. Bukan rakaman, dan TV, dan radio. Ajar bab pegangan, hok memang salah terang-terang, tapi tidak ada. Tidak ada tindakan pada pihak berkuasa agama. Walaupun pihak berkuasa agama di tempat kita ni belah-belah bangunan. Belah-belah bangunan. Ada belah-belah bangunan. Satu negeri, satu bangunan. Satu negeri, satu bangunan. Belah-belah. Hak daerah tak kira lagi tu. Lepas tu ada radio TV hak terpesong tu. Tak ada. Habis gitu je. Senyap je. Kalau bab pekor, segera diperbetulkan. Baguslah. Kalau bab pekor salah, bagi orang yang mengetahui, dia kena segera perbetulkan. Memanglah kena perbetulkan kalau salah. Tapi kalau salah bab pegangan,
Senyap sepi orang panggil. Ada. Habis gitu je. Walaupun terang dalam TV dan radio, yang diikuti oleh bukan ratus ribu juta pun tak tahu dah. TV, radio. Lepas tu macam mana? Kita lah sendiri. Ilmu belajar molek. Anak cucu. Kita lah sendiri pada orang tua. Kena peringat. Biar. Ni salah. Sebab kita belajar biar boleh beza. Ni akidah sebenar, ini akidah karut. Salah gitu tu. Siapa dia? Tak kira siapa dia. Salah terang-terang kalau bab tauhid. Kita boleh beza gitu baru lepas fardu ain kita. Kalau kita mari orang lebih, gini pula dia ajar. Ya juga bang kali. Panggil apa tu? Fardu ain tak lepas. Dia bukan orang biasa ni, orang tak kira dalam bab ni. Dia jelas. Akidah sebenar jelas, akidah tak sebenar jelas. Kemudian kita balik semula lah. Nak sampai ke bulan 5 lah ni. Kan ingat nak bulan 5 kan? Sebab tak lagi nak masuk pula pada sifat mustahil. Lawan pada sifat iradah. Nanti masuk sifat mustahil. Lawan sifat iradah. Situ bicara mustahil pula. Ni bicara hak sifat iradah, sifat wajib. Yang kita bicara 2 minggu lepas, saya ulang hak berkaitan dengan qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Allah mengqadakkan perkara baik, iman dan ta'ah serta Allah redha. Allah mengqadakkan perkara jahat, kufur dan maksiat serta Allah tidak redha. Kalau Allah tidak redha, kenapa Allah qadakkan kekufuran dan kemaksiatan? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tanya akan pekerjaan Allah Ta'ala. Kita yang akan ditanya pada hari akhir. Itu je. Dah kufur maksiat memanglah jelas Allah tidak redha, tapi Allah qadakkan. Kenapa Allah qadakkan perkara yang Allah tak redha? Jangan tanyalah kerjaan Tuhan. Yang kita berpegangnya semuanya ada hikmah, kebijaksanaan. Apa hikmah? Rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Betul kat tu je. Ada ni. Kita ada semua jemaah ni. Qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Yang berlaziman adalah redha dan suruh. Yang berlaziman qada dan suruh. Redha dan suruh. Itu yang berlaziman. Allah redha hamba yang beriman, Allah suruh beriman. Allah qada hamba melakukan ketaatan, Allah suruh melakukan ketaatan. Allah tidak redha kekufuran, Allah tidak suruh kekufuran. Allah tidak redha kemaksiatan, Allah tidak suruh kemaksiatan. Ada. Hak redha dengan suruh tu berlaziman. Pandai ni. Jadi apabila qada dengan redha tidak berlaziman, redha dengan suruh barulah berlaziman, berarti qada dengan suruh pun tidak berlaziman. Faham? Jadi qada Allah dengan redha Allah tidak berlaziman. Redha Allah dengan suruh Allah dia berlaziman dua ni. Jadi apabila dua ni berlaziman, yang mana qada dengan redha tidak berlaziman, berarti qada dengan suruh pun tidak berlaziman. Allah qadakkan hamba beriman, beramal soleh, Allah suruh dia beriman dan beramal soleh. Allah qada hambanya kufur dan maksiat. Allah tak suruh dia kufur. Allah tak suruh dia buat maksiat, tapi Allah qada. Jadi qada Allah, suruh Allah tidak berlaziman. Gitu je. Pada ni. Ni nak setangga sikit je ni. Nak tangga hok sikit, bukan tangga pun dia tu je. Kan tangga ni tinggi kan. Tak bukan tangga ni hok. Ya hok biasa kadang-kadang hok jadi macam jatuh itu, faham tak ni? Ada rumah orang kan. Rumah orang dia mozaik tu dia sama, lepas tu dia turun sikit. Sikit je, bukan banyak. Turun sikit je. Pernah kena tak? Kita berjalan tu jadi macam abang apa kita? Abang apa? Jangan. Sakit orat kita. Tak abang apa? Tak, sekarang ni benda tak nampak. Benda gitu je. Benda sikit. Bukan. Ni tinggi. Ni nampak awal-awal ni. Tinggi. Ni gini. Ada ni. Kita berjalan. Tak jatuh pun muja. Dah. Jadi. Dia turun.
Apa apa tu? Setok apa? Setok karung tau. Sebab tak setok karung? Jangan dia makan pinggang kita. Saya pernah pergi rumah orang dia jamu. Pas orang seorang tengok kena. Kita tu sekat. Kena dah lah. Seorang kena bahaya ni. Gini. Pada ni. Sikit je. Bahaya sikit je. Ni sekarang ni kita naik sikit je. Hak minggu lepasnya. Qada, reda tidak berlaziman. Qada, suruh tidak berlaziman. Sebab reda dengan suruh ni dia sekali. Jadi daripada sekali dua ni. Qada dengan reda tidak berlaziman. Qada dengan suruh pun tidak berlaziman. Jelas lah. Hak jahat, kufur dan maksiat. Allah qada ke tak? Allah qada. Allah suruh. Aduh. Maknanya situ qada, reda, suruh tidak berlaziman. Pernah ceramah. Tapi ini bukan orang agama lah. Ini memang orang jahil lah. Orang jahil tegar. Bukan jahil tuki, jahil tegar. Jahil tuki, jahil supaya lah. Orang jahil lah, orang jahil. Tapi orang jahil ni orang nombor satu lah. Cerita lama lah. Di negara Afrika Selatan ke mana tahu gitulah. Tapi cerita lama lah ni. Cerita lama. Dia buat ceramah, mana apa? Macam kawan syam itu. Dia buat macam program. Macam dalam bangunan yang tertutup lah. Kelas elit lah. Makna yang mari tu macam-macam orang lah. Makna bukan kelas kampung tak lah. Tapi walaupun dia program yang tertutup, tapi dia live. Dia live. Jadi terbuka jugalah. Program tu elit lah. Program yang khusus lah. Dalam program itu ada orang Islam, ada orang bukan Islam. Dalam program itu. Ini orang yang jahil tegar ni. Kalau jahil tuki, tak kerti pula kita ni. Jahil tegar lah. Orang memang orang jahil lah sekolah orang putih. Dia kata, Allah Ta'ala tidak suruh jadi berimam belaka, dia kata. Allah tak suruh jadi imam belaka. Allah tak suruh, dia kata. Kenapa Allah tak suruh? Sebab Allah tak kehendak berimam belaka. Mana Allah tak suruh lah tu. Dia berlazimang antah. Kehendak dengan suruh. Ni pada ni. Sekarang, ni orang jahil cakap. Allah tidak suruh jadi berimam belaka. Buktinya, Allah tidak kehendak berimam belaka. Mana tak suruh tu? Kalau Allah suruh berimam belaka, Allah buatlah kun fayakun. Apa anda disebut ayat tu? Kun dia kata fayakun. Berimam belaka lah. Maka berimam belaka. Allah buat tak berimam belaka? Tak. Mana Allah tak suruh berimam belaka. Masalah sekarang ni dalam program tu ada orang kafir. Macam mana? Memang salah buat dia orang jahil. Salah kenapa salah? Betul tak Allah tak buat jadi berimam belaka? Betul lah. Betul tak Allah tidak kehendak jadi berimam belaka? Betul lah. Bila Allah tidak kehendak berimam belaka, Allah tak suruh lah tu berimam belaka. Kalau Allah suruh berimam belaka, Allah akan kehendak berimam belaka, Allah akan buat kun fayakun berimam habis. Lah, makna Allah suruh berimam belaka. Bila Allah kehendak dan buat berimam belaka. Dan Allah kehendak tak berimam belaka? Tak. Allah suruh, Allah buat tak berimam belaka? Tak. Makna Allah tak suruh berimam belaka. Ia letak berlaziman antara qada dengan suruh. Tak apalah orang jahil ni. Lepas tu kita akan belajar macam mana? Salah berasa gitu. Memang salah lah. Salah macam mana? Kenapa salah? Betul tak apa yang dikatakan? Allah tidak kehendak berimam belaka. Betul? Betul? Allah tidak jadikan berimam belaka, betul ke tak? Betul? Itu maknanya Allah tak suruh berimam belaka. Kalau Allah suruh berimam belaka, Allah akan kehendak dan buat jadi berimam belaka. Tapi malam, kenyataan hak jahil tegar ni, yang pada masa tu sudah tidak ada kuasa, orang agama seorang pun tak bunyi. Dan saya pernah kemukakan perkara ni. Salah dia macam mana? Macam mana kita nak memperjelaskan kepada orang ramai kesalahan orang jahil ni? Pada ni. Macam mana kita nak memperjelas? Dah takut sebab dia pun tak ada kuasa dah. Macam nak memperjelaskan?
Orang agama pun tak pandai nak memperjelaskan. Jadi keliru juga. Sebab ada betul dia. Ada betul dia. Apa betul dia? Allah tidak kehendak beriman belaka. Allah tidak jadikan beriman belaka. Betul ke tak? Betul. Maka Allah tak suruh lah. Sebab Allah tak kehendak. Ada ni. Jadi hak betul tu ada. Allah tidak kehendak beriman belaka. Allah tidak buat beriman belaka. Kalau Allah buat, kun fayakun lah dia kata. Ada ni. Maka Allah tidak suruh beriman belaka. Nak jelaskan macam mana ni? Orang agama tak erti nak jelas. Sebab betul sebahagian. Allah tidak suruh beriman belaka. Itulah. Kalau kafir dengar, Tuhan orang Melayu ni Allah dia tak suruh beriman belaka. Yang orang Islam duduk sibuk dakwah kafir semua Islam. Buat apa? Allah tak suruh hidup Islam belaka pun. Bukan tadi begitu. Ini kena faham. Qada Allah, redha dan suruh Allah tidak berlaziman. Hak baik Allah qada, iman dan taat, serta Allah redha, serta Allah suruh beriman dan melakukan ketaatan. Perkara jahat, kufur dan maksiat, Allah qada, Allah kehendak, serta Allah tidak redha, serta Allah tidak suruh mereka jadi kufur dan maksiat. Gitu je lah. Dia tidak berlaziman. Memang Allah tidak qadakkan beriman belaka. Kalau Allah qadakkan beriman belaka, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a, Tuhan kata. Jikalau mendaki oleh Tuhan engkau ya Muhammad akan bahawa beriman sekalian ada di muka bumi, nescaya akan beriman sekalian yang ada atas muka bumi. Kalau Allah kehendak beriman belaka, tapi Allah tak kehendak. Allah tidak kehendak beriman belaka. Bahkan kalau masa kita sekarang ni kok, hak tak beriman kafirnya sebagian besar ahli dunia. Allah tak kehendak mereka beriman. Kalau Allah kehendak jadi beriman belaka lah. Tapi beriman tu Allah perintah. Beriman tu Allah perintah. Itu hikmah diutuskan Rasul. Ada ni. Apa hikmah diutuskan Rasul? Supaya Rasul menyuruh manusia beriman. Jadi apabila Rasul suruh manusia beriman, berarti Allah suruh beriman. Tapi Allah kehendak tak beriman. Allah kehendak beriman sebahagian. Allah kehendak tidak beriman sebahagian. Bahkan kalau pada masa duduk Mekah tu, berapa ratus orang dia beriman dengan Nabi SAW selama 13 tahun. Tapi adakah Nabi tak suruh beriman? Nabi suruh, itu hikmah diutuskan Rasul. Pada ayat Tuhan berfirman, "Qul ya ayyuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'a." Kata olehmu ya Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ni utusan Allah kepada kamu sekaliannya. Ni. Di hujung ayat tu Allah Taala perintah ke Nabi kita kata, fa'aminu billahi wa rasulih. Maka berimanlah kamu dengan Allah dan Rasulnya. Tu. Allah Ta'ala perintah Nabi suruh manusia sekaliannya beriman dengan Allah dan Rasul. Mana apa tu? Allah Ta'ala suruh semua manusia beriman. Tapi Allah Ta'ala tidak kehendak. Allah suruh. Tapi Allah tidak kehendak. Dan Allah suruh manusia beriman belaka. Allah tak kehendak. Kehendak Allah. Suruh Allah. Tidak berlaziman. Itu je lah. Beriman, melakukan ketaatan, Allah suruh. Serta Allah kehendak dan serta Allah tidak kehendak. Allah suruh beriman, Allah suruh melakukan ketaatan, tapi sebahagian Allah tidak kehendak pun dia beriman. Allah tak kehendak pun dia melakukan ketaatan. Ada ni. Memang Allah Ta'ala suruh perintah kita orang Islam ni semayang. Itu suruhan Allah Ta'ala. Itu perintah Al-Quran. Tapi Allah kehendak dak Islam ni semayang belaka? Tak. Ramai yang Allah Ta'ala kehendak mereka tidak semayang. Tapi Allah suruh tak semayang. Allah suruh belaka semayang. Allah kehendak dia melakukan kemaksiatan. Allah suruh ke dia buat maksiat? Tak. Inna Allah la ya'mur bil fahsya.
Allah tak suruh dengan perkara fahsyat. Allah tak suruh. Tapi Allah kehendak tak perkara fahsyat? Allah kehendak. Kau rasa macam mana? Saya dengar waktu Allah kata, oh kau dak ngaji sifat 20 tak faham tu, salah dia kat mana? Sebab Allah tidak kehendak jadi Islam belaka, tu. Allah tidak buat jadi Islam belaka, tu. Maka Allah tidak suruh jadi Islam belaka. Salah lah. Dan Allah tidak kehendak, tidak buat jadi Islam belaka. Lepas tu Allah tak suruh. Allah suruh. Allah suruh jadi Islam beriman belaka. Tapi kalau Allah suruh, kenapa Allah tak kehendak? Jangan tanya kerja Allah Ta'ala. Allah suruh perintah orang Islam semayang. Tapi Allah kehendak tak semayang. Sebagainya Allah kehendak tak semayang dianya. Itu kehendak Allah. Ada ni. Allah kehendak orang Islam ni melakukan perkara maksiat. Allah suruh ke buat benda maksiat? Tak. Allah suruh buat taat. Tapi dia, Allah tak kehendak buat taat. Allah kehendak dia buat maksiat. Tapi Allah suruh tak dia buat maksiat? Tak. Itulah kehendak Allah, qada Allah, suruh Allah tidak berlaziman. Itu je. Ke mana? Ke sakit semua kita ni? Jangan gitu. Allah letihlah mari-mari ke besar. Balik ke Allah. Ngiling kepala. Pening kepala dengar. Tu nak santai. Mari menyanyi. Wak nasyid. Lepas tu biar amal. Balik bersukaria. Bermahabbah sama-sama ahli jemaah. Ni bergambar. Ni bergambar. Ni bergambar. Amal damai. Balik wak amal. Gana. Santai je. Ni mari belajar, balik sakit je. Allah perintah beriman belaka, tapi Allah tidak kehendak. Nabi SAW pergi dakwah kepada Abu Talib, itu perintah Allah Ta'ala. Itu wahyu daripada Allah Ta'ala. Siapa dekat nak mati, Nabi berusaha suruh jadi beriman. Itu perintah Allah. Tapi Allah kehendak-kehendak. Allah tidak kehendak. Allah tidak kehendak. Tapi Allah suruh tak Abu Talib beriman. Allah suruh. Sebab tu Allah utuskan Nabi SAW. Hikmahnya supaya Nabi suruh dakwah orang kafir Mekah supaya dia beriman. Tapi Allah kehendak beriman. Allah kehendak beriman sebahagian kecil saja pada masa duduk Mekah, tahap 13 tahun tu. Mana? Jadi kita kena mati dia tadilah hak di asas dianya. Qada Allah dengan redha dan suruh Allah tidak berlaziman. Yang berlaziman adalah antara redha dengan suruh. Itu sekali. Allah redha hamba yang beriman dan beramal soleh. Allah suruh hamba beriman dan beramal soleh. Allah tidak redha hamba yang kufur dan maksiat. Allah tidak suruh hamba melakukan kekufuran dan kemaksiatan. Itu baru sekali. Redha Allah dengan suruh Allah sekali. Tapi qada Allah dengan redha dan suruh tidak berlaziman. Hak baik Allah Ta'ala qadakan serta redha dan suruh. Hak jahat Allah qadakan serta Allah tidak redha sama sekali, serta Allah tidak suruh sama sekali. Kalau Allah tidak redha, kalau Allah tidak suruh, kenapa ke Allah qada kekufuran dan kemaksiatan? Jangan tanya pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, kita berpegang ke semuanya ada hikmah belaka. Itu je. Bagaimana? Kemudian dahulu kita bicara hak 20 sifat hati dahulu kan. Bicara hak bab berkaitan dengan sifat kepujian yang ke-9. Wajib kita redha akan sekalian qada Allah. Tu nyalik kita lah pula. Kita wajib redha akan sekalian qada Allah. Qada Allah kita beriman. Kita beriman ini semua adalah qada Allah.
Kemudian kita wajib redha. Redha ni tasawuf, ni taat batin. Tapi qada Allah ni ada yang baik, ada yang jahat. Hak manakah kita wajib redha, hak manakah kita tidak boleh redha. Kereta BPM 169. Terhalang ada kereta nak keluar. Jadi waktu pergi pada bicara hak bagi kita tasawuf, kita wajib redha akan sekalian qada Allah. Qada Allah termasuk qada yang jahat. Kita wajib redha dari sudut mana, kita haram redha dari sudut mana. Walaupun sudah bicara hak sifat kepujian ke-9, nanti saya bicara pula hak kita bicara hak berkaitan dengan qada Allah Subhanahu wa taala baik dan jahat. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 19. Muka surat 19. Baris yang ke-15. Baris yang ke-15 daripada atas. Surat 19, baris yang ke-15 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan demikian lagi pada i'tidal, maka tiada harus memanjang akan dia akan i'tidal lebih daripada kadar. Kadar ni sakatan. Lebih daripada kadar masa membaca Fatihah dengan bacaan yang pertengahan. Dan dimakan lagi pada i'tidal, maka tiada harus memanjang akan dia akan i'tidal lebih daripada kadar masa membaca Fatihah dengan bacaan yang pertengahan. Ini ayat kita. Demikian lagi sebagaimana tiada harus memanjangkan akan duduk atau sujud pada i'tidal. Mana tafriq pada demikian lagi, maka tiada harus memanjang akan dia akan i'tidal lebih daripada kadar masa membaca pada dengan bacaan pertengahan. Pembicaraannya adalah berkaitan dengan duduk antara dua sujud. Didatangkan 4 syarat untuk sah duduk antara dua sujud. Kemudian didatangkan hak bacaan yang disunatkan ketika duduk atau sujud, dan dibicarakan berkaitan dengan ketika duduk atau sujud sunat duduk iftirash. Kemudian duduk antara sujud ni adalah rukun fi'li yang pendek. Maka tiada harus memanjangkan duduk atau sujud lebih daripada kadar masa sekurang-kurang tahiyat. Sebab dia rukun pendek. Sama dengan i'tidal, rukun pendek juga. Tak boleh lebih i'tidal ni daripada qada masa membaca Fatihah dengan bacaan yang pertengahan. Jadi rukun fi'li ni ada rukun yang panjang, ada rukun yang pendek. Rukun fi'li, rukun perbuatan yang panjang, qiyam, berdiri. Dia baca surah habis berapa puluh muka surat contoh. Sejam dia baca surah. Tak apa, sebab berdiri rukun panjang. Ni sembahyang seorang lah ni. Pada ni.
Rokok ukur panjang. Allah, dia rokok. Batal tasbih rokok 11 kali. Memang itu sebanyak-banyak tasbih rokok. Habis baca 11 kali, baca pula Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ada ni. Orang pun tengok. Ayahmu tu buat apa tu? Semayang sunat tasbih ke? Dah. Tak main sunat tasbih. Main sunat duha je. Lepas tu rokok lama. Alah, tasbih rokok 11 kali. Lama sangat semayang. Dan apa duduk nunggu nak pergi kedai, dia semayang lama lah ni. Biar tak jadi gi. Dia jadi gi. Lama semayang. Dah rokok lama boleh ke? Sejam boleh apa? Hukum panjang. Dah habis dah baca rokok tu, tiba doa lah pula. Doa dalam sujud. Bukan doa dalam sujud. Dah rokok boleh berdoa. Dah sujud berdoa pula. Dah rokok berdoa. Panjang-panjang. Sejam dia rokok. Mana? Tersungkur tak? Sugung lah tau. Dah sejam. Masa nak tasbih. Dah lama tu masa nak tasbih. Tasbih 10 kali je. Ni rokok. Hukum panjang. Apa dia panjang rokok. Baca doa. Sujud sejam pula. Tu kena tengok dah tu. Takut. Nadi tak ada dah kan. Kan ada orang mati dalam sujud kan. Lama sujud ni. Dia pergi tengok nadi dia ada kedok. Takut mati dalam sujud. Mati dalam semayang kan. Dah boleh ke sujud lama. Hukum panjang. Kemudian diduduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir itu satu rukun. Membaca tasyahud akhir rukun qauli. Kan dulu kan hak bicara rukun 13 kan. Kan ada rukun duduk bagi tasyahud tu kan. Hak rukun yang ke-11 tu duduk bagi keduanya, duduk bagi tasyahud dan selawat. Dia biasa kalau orang bilang rukun 13, duduk tasyahud tu, duduk tu orang tinggal. Sujud 2 kali, dah pergi kepada membaca tasyahud. Sujud 2 kali, sujud rukun yang ke-7. Duduk ada sujud, rukun yang ke-8. Rukun yang 9, membaca tasyahud akhir. Rukun yang 10, membaca selawat. Rukun yang ke-11, memberi salam. Rukun yang ke-12, tertib. 12 je. Mana dia ukur ni? Dia biasa tinggal mana? Hak duduk tu dia tinggal. Yang dia akan bilang, sujud 2 kali. Duduk antara sujud. Membaca tasyahud akhir. Membaca selawat. Memberi salam yang pertama. Tertib. Dia akan jadi 12 je lah. Ni orang cerita saya, dia kata, dia tanya orang ramai-ramai tu dalam kelas dia, orang tua, 12 belaka hukum. 12 belaka. Sama je. Sujud 2 kali, duduk ada sujud, membaca tasyahud akhir, membaca selawat, lepas tasyahud akhir, memberi salam, kemudian tertib. 12 je lah. Dia kelas dia tu orang tua. Pakai dia bengong situ, dia biar pula, dia kata, biar. Dah semayang apa gitu, rukun 12. Hara orang tua tu. Dia tak bilang duduk bagi tasyahud dan selawat. Dia tak bilang tu rukun fi'li, tu rukun lain. Membaca tasyahud itu rukun qauli. Macam ginilah. Berdiri, rukun lain, rukun fi'li. Takbir, rukun qauli. Fatihah, rukun qauli. Faham ni? Berdiri main fardu bagian kuasa ni kan. Ini rukun fi'li. Takbir, rukun qauli, rukun bacaan. Fatihah, rukun qauli, rukun bacaan. Lain tu. Ada ni. Apabila berdiri tak kuasa, dia pun duduk. Dia pun takbir, patah dalam duduk. Sama dengan duduk satu rukun yang lain, rukun fi'li. Membaca tasyahud akhir, rukun qauli. Membaca selawat, rukun qauli. Memberi salam, rukun qauli. Beri salam tu rukun qauli. Berpaling ke kanan, itu sunat hay'ah fi'li dia panggil. Itu sunat hay'ah fi'li. Perbuatan hak disunatkan. Duduk tu rukun. Tiba-tiba dia tak kuasa nak duduk, dia orang sakit, dia pun mengiring, dia pun melentang ketika membaca tasyahud akhir, ketika membaca selawat dan ketika memberi salam, sebab dia tak kuasa nak duduk. Tapi duduk tu satu rukun yang lain. Membaca tasyahud rukun yang lain.
Tak ada orang tinggal duduk tu. Tapi dalam kelas tu, pas sudah tak jumpa rukun 13. Undur pergi siapa ke? Yang ke-12 tertib. Yang ke-12 tertib. Bukan yang ke-13. Sebab dia hanya sujud 2 kali. Kemudian duduk ada sujud. Tasyahud akhir. Selawat. Salam. Tertib. Dia tinggal hak duduk. Dia tinggal hak duduk tu. Jadi duduk bagi tasyahud akhir. Duduk bagi selawat dan salam. Ada rukun fi'li yang panjang. Lepas selesai selawat Ibrahimiyah, dia baca doa bahasa Arab lah. Sejam dia baca doa. Tak ada apa-apa sebab itu rukun panjang. Duduk tu rukun panjang. Duduk sejam pun tak apa. Sebab dia rukun panjang. Macam berdiri tadi lah. Berdiri sejam dia baca surah panjang. Itu rukun panjang. Adapun i'tidal, rukun pendek. Duduk antara dua sujud, rukun pendek. Mazhab Hanafi, dua tu bukan rukun pun. Mazhab Hanafi, dua tu bukan rukun pun. I'tidal bukan rukun. Duduk antara dua sujud pun bukan rukun. Tak ada ni. Kita rukun pendek. Kita rukun panjang, rukun pendek ni kita biasa membicarakan ketika membicarakan muafiq yang keuzuran, dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. 3 rukun panjang. Ada ni. Itu biasa sebutlah. Rukun panjang yang pertama i'tidal, rukun panjang yang kedua sujud yang pertama, rukun panjang yang ketiga duduk antara dua sujud. Kalau campur dengan rukun pendek, ketinggalan 5 lah. Sebab i'tidal dengan duduk dua sujud. 2 rukun pendek. Tapi tak bilang. Tidak bilang 3 rukun panjang. Mana kalau campur rukun pendek, jadi berapa? 5. Itu biasa kita bunyi perkataan rukun panjang. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang bagi muafiq yang ada keuzuran. Ada ni. Ni bab pekoh. Dan TV juga saya dengar. Dia panggil 3 rukun besar. Tak apalah, panjang ke besar. Kita panggil ar-ruknut tawil. Ar-ruknul qasir. Kita rukun panjang, rukun pendek. Dia rukun besar. Tak apalah besar tak besar pun. 3 rukun besar mana? Rakaat, i'tidal, sujud yang pertama. Tu 3 rukun besar. I'tidal dibilang juga. Itu sama dengan buku sekolah. Hak pekat dahulu lah. Sekarang ni berubah dah. Hak pekat dahulu. Dia 3 hukum panjang. Dia bilang i'tidal. Buku sekolah. Buku sekolah je 5 cerita bab muafiq masbuk. Tapi ni buku lama lah. Buku ni tak ada. Dah dia ubah dah. Dia penambah baikan dah. Hak dulu tu. 3 hukum panjang. Dia tak sebut 3 hukum besar. 3 hukum. Dia maaf tinggal 3 hukum panjang ni. Dibilang dengan i'tidal. I'tidal hukum pendek. Dia bilang i'tidal. Rakaat. Yang pertama, i'tidal. Yang kedua, sujud pertama tu rukun panjang yang ketiga. Jadi dibilang dengan i'tidal. Salah gitu. I'tidal rukun pendek. Tapi nak ceritanya kita biasa membicarakan berkaitan dengan rukun panjang ni. 3 rukun panjang. Jadi i'tidal rukun pendek. Duduk antara dua sujud rukun pendek. Apa makna rukun pendek? Kalau duduk antara sujud. Tiada harus memanjangkan akan duduk sujud lebih daripada kadar membaca sekurang-kurang tahiyat. Kita bicara dah melepas. Manakah sekurang-kurang tahiyat? Manakah sekurang-kurang tasyahud? At-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu hak sekurang-kurang. Al-mubarakatus salawatut tayyibat tu sunat hai'ah belaka. Kita biasa baca dengan assalamu alayka. Assalamu alayka tu bubuh alif lam. Bubuh alif lam tu sunat hai'ah juga. Kalau dia buang alif lam, dibaca dengan salamun alaika. Tanwin lah kalau tak ada alif lam. Salamun alaika. Itu sekurang-kurang. Tapi sunat hai'ah,
bubuh alif lam di awal, kita baca dengan assalamu alayka, assalamu alayna. Alif lam tu sunat hai'ah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, kita baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebut asyhadu yang kedua, itu sunat saja. Kalau dia sebut wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tu wajib, wa tu wajib. Pada ni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa tu wajib, itu rukun qauli. Asyhadu yang kedua sunat. Kan? Kalau macam dalam bank kan tak ada wa tu kan. Kan azan dan iqamah kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Betul? Lepas tu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan. Pada masa qamat ada tak wa? Masa qamat. Tak ada kau. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu tau. Ada wa tau. Ada. Hak tak ada wa-nya masa azan. Masa azan tak ada. Masa qamat ada, masa azan tak ada. Dia jangan tanya soalan gini, tak jawab. Kena qamat dulu baru tahu. Jadi masa azan tak ada wa. Tapi masa tasyahud ni, wa tu wajib . Kalau dia kata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak sah sebab wa tu wajib. Asyhadu yang kedua tu sunat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tu sekurang-kurang dia. Tapi jangan tinggal hak sunat tu. Ni cerita orang mana wajib mana sunat, bukan suruh tinggal. Cuma yang sebut minggu lepasnya, terkadang kita kena tinggal juga orang sunat, bukan sengaja. Kita tua-tua nafas dak panjang, al-mubarakatus salawatut thayyibatu tu panjang tu. Takut habis nafas. Lillah, tu rukun. Itu rukun qauli tu. Kena jaga. Bila rukun qauli, huruf kena dengar di telinga belaka. Tasydid kena jaga molek. Tengok wajib kan? At-tahiyyatu lillah. Lillah. Alif lam, lam alif ha. Bukan alif lam lam ha, bukan. Alif lam lam alif ha. Allah bukan 4 huruf, 5. Faham tak ni? Jangan pakai wah budak-budak, alif lam lam ha, alif lam lam ha. Itu budak-budak, kan? Bukan alif lam lam ha, alif lam lam ha. Bukan kita budak-budak. Dah alif lam lam alif ha. Mana apa tu? Ada 5 huruf. Alif lam lam alif ha. Lepas tu atas tasydid lam tu ada patah-patah kita panggil tu alif. Ada ni. Jadi apabila lepas lam ada alif, maka panjang tak? Panjanglah. Allah, panjang. Kan asli kan? Panjang. Allah. Sebab itulah kita, masa tabik orang kita jadi panjang tu. Allahu Akbar. Allah. Sebab apa boleh panjang? Sebab lepas lam ada alif. Kalau lepas lam ada alif, mana boleh panjang? Kita akan Allah Akbar. Gitu je lah dah. Nak kata payah nak ajuk. Dia kata tak ada alif lepas lam. Bukan? Tak ada makna. Allahu gitu dah. Allahu Akbar. Kosok taruh ta'yun letak mana kita? Kalau takbir gitu. Dan kalau lepas lam yang kedua tak ada alif. Jadi Allahu Akbar. Gitu je. Dah. Lepas tu kita boleh panjang, situlah biasa kita niat kosok taruh ta'yun. Allahu Akbar. Kenapa boleh panjang situ? Lepas lam tu ada alif. Pada ni sebab tutup bila dia boleh panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa boleh panjang? Sebab ada alif. Ada ni. Lepas lam tu ada alif. Jadi masa tasyahud, alif tu wajib kena jaga. Lillah. Jangan lillah. Yang mati. Kalau lillah gitu, tak ada alif. Tak cukup satu huruf tasyahud akhir, tak sah semayang. Ini kita bukan bicara hukum tajwid. Kita bicara hukum pekoh.
Tasyahud akhir bukan Al-Quran. Dia tak percaya rukun tajwid. Rukun tajwid baca Quran ada hukum tajwid. Kita tasyahud akhir bukan ayat Quran. Tapi kita percaya hukum pekoh. Apa cara hukum pekohnya? Wajib pelera huruf dan tasydid. Ada ni. Lillah. Pada ni kena panjang. Kalau lillah, tu tak ada satu huruf, tak ada alif. Tak usah semayang. Ya, baik. Jadi kita sekarang ni baca tengah tu hak sunat hai'ah kita baca kan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Ni mula. Dak ni apabila kita tua-tua. Masa kita boleh lagi tu boleh lah. Bila tua tu jadi as-salawatut thayyibah. Apa Dan apa habis? Potong tengah tu. Kita nak lagi dah. Kita bukan sengaja potong. Kita istiqamah daripada budak lagi kita baca. Tua kita potong kerana kita uzur. Kita boleh pahala yang sama seperti kita baca. Sebab kita istiqamah. Hak sunat hai'ah tu daripada budak lagi kita tak pernah tinggal. Kita istiqamah baca. Tapi di masa tua kita terpaksa nak tinggal perkara sunat. Bukan kita nak tinggal. Sebab kita tak ada nafas. Kita nak penting hak wajib. At-tahiyyatu lillah. Biar jelas. Kita pun potong sebab nafas kita tak ada. Walaupun kita tak baca as-salawatut al-mubarakatus salawatut thayyibatu, tidak baca sekalipun, kita tetap boleh pahala seperti kita baca. Sebab kita bukan sengaja tinggal. Sebab kita nak jaga. Sebab nafas dia tak ada. Kan ada orang tua jenis baca sekali. Dia baca tu. Jadi dia ayat dia baca tu kena nafas 2 kali mana. Kadang-kadang orang rokok di Fatihah tak habis lagi sebab dia banyak sangat bernafas. Satu huruf satu ayat dia berhenti tu dia kena nafas 2 kali 3 kali baru dia boleh sambung. Jadi ni kadang ketinggalan ni. Jadi nafas tak ada. Dia nafas tak ada, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Bukan ni. Kena dengar di telinga ni hak wajib. Maka dia pun potong tengah tu at-tahiyyatu lillah. Kan? Lega tu kan? Ada ni. Hak wajib nak kena jaga. Hak wajib mana? At-tahiyyatu lillah. Al-mubarakatus salawatut thayyibatu sunat hai'ah. Jadi kena tahulah sekurang-kurang tahiyat. Tapi di sini dia memanjangkan duduk ada sujud, dia bacalah bacaan mana sekalipun. Tapi kalau kira masa lebih daripada sekurang-kurang tasyahud akhir tadi, maka batal sembahyang. Tapi tak ada lah orang yang duduk antara dusuk jadi lama, tak ada. Dia pergi pada iktidal pula. Iktidal pun hukum pendek juga. Dan dia makan lagi pada iktidal, maka tiada harus memanjang dia akan iktidal lebih daripada kadar sakatan masa membaca Fatihah yang dengan bacaan yang pertengahan. Bukan dia baca Fatihah, dia bacalah apa-apa pun. Dia berzikir ke, dia berdoa ke, tapi kadar masa tu lebih daripada masa membaca Fatihah dengan bacaan yang pertengahan. Ada ni. Tapi masa tu jangan duk bilang dengan bacaan sunat tu. Dia mana ni? Rabbana lakal hamd mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Tu masa tu jangan duk capu. Yang duk capu tu memang bacaan sunat. Masa tu jangan duk capu. Lepas tu dia baca benda lain pula. Lebih daripada kadar masa satu Fatihah, batal sembahyang. Pun tak ada orang buat juga. Tahu tak kadar membaca Fatihah dengan bacaan yang pertengahan? Anggaran dia 25 saat. Itu anggaran dia. Kadar masa membaca Fatihah dengan bacaan yang pertengahan. Sebab baca Fatihah ni ada baca yang laju. Laju boleh dapat 15 saat. Kalau laju. Puasa aku tak kira lah boleh dapat 15 saat. Fatihah ni ada baca yang terlampau lambat. Boleh sampai kepada 30-35 saat. Ada ni. Fatihah boleh baca paling cepat 15 saat lah kita kata. Hak boleh baca 10 saat tu Allahu'alam lah. Kita letak 15 saat.
Kalau bacaan Fatihah yang laju. Bukan ni kadar masa membaca Fatihah bacaan pertengahan. Laju tidak, lambat pun tidak. Anggaran dalam 25 saat. Itu anggaran biasa saya dapat lah. Itulah kadar masa. Kalau makmum tu takbir sampai marokok, dapat masa tu nak berdiri. Muafiq lah nama dia. Apa? Ni bab lain lah ni. Siapa makmum muafiq? Makmum yang lepas takbir Allahu Akbar sampai pada imam rokok, dia dapat masa tadi. Maka muafiq lah dianya. Dibaca kedok. Baca kedok tu bab lain. Dapat dok masa. Saya duk bicara bab masbuk, karut-marut tu. Sempat baca muafiq. Tak sempat baca masbuk. Tu. Salah satu dah. Menyusahkan orang. Salah masalah. Dikira dang baca muafiq. Dang baca Fatihah. Pada dang sempat baca Fatihah muafiq. Tak dang tak sempat baca Fatihah masbuk. Salah sangat-sangat. Bukan masalah sempat baca tak sempat baca. Sempat tak masa. Dia gitu. Ada ni. Ni gini. Ni gibak muafiq jadi ni. Tu imam pun Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar. Imam baca doa iftitah. Kita pun baca doa iftitah. Imam pun selesai, imam pun baca Fatihah kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti sekejap. Berhenti masa, berhenti. Kalau berhenti tak mati lah kita. Tak berhenti, yang berhenti. Daripada makmum takbir tadi, sampai imam baca Fatihah kuat tu, dapat tak lagi masa satu Fatihah. Dapat lagi masa. Dok baca lagi. Dapat tak lagi masa. Dok baca lagi. Kong atas kepala tu. Dapat tak lagi masa. Dapat. Baca. Tok imam pun belum baca lagi. Tok imam belum baca lagi. Tok imam baru nak baca Fatihah kuat tu kan. Tok imam belum baca lagi. Makmum sama telah lah. Belum baca. Tapi masa dapat ke tak? Dapat. Muafiq dah tu. Muafiq tu. Ada ni. Imam baca Fatihah kuat. Dia pun tunggu. Imam baca surah. Dia lupa nak baca Fatihah. Contoh. Imam pun rokok. Allah. Tak sempat membaca Fatihah. Tak dang membaca. Sebab apa? Sebab saya terlupa. Kamu tak dang baca. Masa dang ke tak? Masa 3 Fatihah dia boleh baca. Kalau ke masa 3-4 Fatihah boleh baca. Mana apa tu? Muafiq triple. Apa? Triple muafiq. Jangan tak ada dah kita. Triple muafiq tak ada dah kita. Mana pun dah. Masa tak membaca dak titah. Kita boleh baca dah. Ketika imam baca Fatihah kuat, kita boleh baca satu Fatihah dah. Ketika imam baca surah ni, kita boleh baca Fatihah dah. Tapi dah kita tak baca sebab kita terlupa. Tak sempat baca. Tapi sempat dak masa. Sempat masa. Muafiq Bila muafiq, wajib menyudahkan bacaan Fatihah sendiri. Dari imam rakaat, imam tidak. Itu kata, maaf 3 rukun panjang. Muafiq tetap wajib kena baca Fatihah. Rakaat ni sengaja tanpa baca Fatihah, batal sembahyang muafiq. Itu dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Muafiq yang keuzuran kerana terlupa membaca Fatihah. Dia gitu. Dapat masa tu, muafiq. Tak dapat masa, masbuk. Mana contoh tak dapat masa? Orang ketiga keempat. Imam tasyahud awal. Makmum ni tasyahud awal. Imam nak kat ketiga. Makmum ni uzur. Ni saya pernah cerita perkara ni. Dia ada semua dalam kelas. Tapi gitulah tak ada dah. Tak tahulah. Tak sihat ke macam mana. Ada. Dia kena angin. Dia jalan pun faham dia kena angin. Tapi ada dalam kelas. Dia semayang tepi dia semayang. Tepi kali dia semayang. Saya pernah semayang belakang dia. Saya keluar ambil semayang. Di Masjid Ladang. Ambil semayang. Lepas semayang sebelah belakang. Duduk belakang dia. Dia duduk tepi dinding. Dia duduk tepi dinding sebab dia nak bangun tu. Kalau duduk tengah mungkin dia takut ganggu orang berkali. Gitulah. Tapi bila imam tasyahud awal naik kat ketiga. Dia naik juga. Tapi fahamlah dia sebelah je. Dia sebelah tu jadi macam. Kena angin kan. Sebelah tu jadi macam. Tak berfungsi lah. Jadi. Nak naik tegak tu. Mungkin tu imam baca separuh dah Fatihah. Barulah dia boleh tegak. Sekejap imam rokok. Dapat tak masa satu Fatihah?
memang sah tak dapat. Masbuk lah dianya. Imam rokok, dia wajib rokok semata. Dan hak pocik ni, dia rokok semata. Dia rokok semata. Sebab dia masbuk. Ya, ada ni. Dia tak dapat masa. Rakaat keempat pun rakaat ketiga, lepas selesai sujud naik ke keempat, samalah Imam nak ke keempat, dia naik segera. Tapi lambat. Dia nak segera tapi lambat. Sebab dia sebelah je tu. Jadi, dia tegak tu. Mungkin kata setengah Fatihah lah Imam baca. Akhir daripada masa dia tegak tiga keempat tu, sampai ke Imam rakaat. Dapat tak masa 15 saat? Tak dapat. Masbuk lah dianya. Kat tiga keempat tu Ustaz, masbuk kat mana? Muafiq masbuk berlaku tiap-tiap rakaat. Masbuk kat pertama saja. Waktu salah budak tadika. Salah budak tadika. Masbuk kat pertama saja, salah perekat tadika. Muafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Dahulu banyak ajaran ni. Masbuk kat pertama saja. Salah sangat-sangat. Jadi macam tadi tu, dia masbuk lah. Sebab tak dapat masa. Naik rakaat ketiga, sama dengan Tok Imam. Sehat ni. Tok Imam baca cepat. 15 saat, 18 saat, Imam rakaat dah. Imam baca laju. Dapat tak masa? Satu patah yang pertengahan, tak dapat. Masbuk. Rakaat segera. Padat ni. Ini hak kadar masa membaca Fatihah dengan bacaan yang pertengahan. Dapat masa ni, muafiq. Tak dapat masa ni, masbuk. Ada. Kita tajuk lain. Ni cerita bab iktidal. Dia memanjangkan rukun iktidal. Dia bacalah doa ke apa ke, dia baca. Lebih daripada masa 25 saat. Kadar masa membaca Fatihah dengan bacaan yang pertengahan. Batal sembahyang. Sebab iktidal hukum pendek. Duduk ada sujud. Memanjangkan lebih daripada kadar sekurang-kurang tasyahud. Iktidal memanjangkan lebih daripada kadar sekurang-kurang Fatihah. Membaca Fatihah dengan bacaan pertengahan. Tu. Batal sembahyang. Ini timbul isu semayang sunat tasbih. Semayang sunat tasbih. Faham? Iktidal lama mana? Duduk antara dua sujud lama mana? Tasbih 10 kali tu qadar masa 2 Fatihah tu, bukan 1 Fatihah. Ada ni. Tasbih 10 kali dalam ada sujud tu, hak tu qadar masa 2 kali tahiyat tu. Nak ke mana tu? Hak tu dimaafkan sebab memang disunatkan tasbih 10 kali. Tapi ini pandangan Imam Ghazali, pandangan Imam Nawawi, pandangan muktamad mazhab Syafi'i, tidak ada semayang sunat tasbih. Tidak ada. Itu pandangan yang muktamad mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Hambali, tidak ada semayang sunat tasbih. Tu ada bicara hadis itu. Hadis tu ulama berbeza pandangan. Ada setengah mengatakan hadis tu hadis dhaif, maka ada semayang sunat tasbih. Ada mengatakan hadis tu hadis maudha', maka tidak ada semayang sunat tasbih. Dua pandangan. Lepas tu macam mana? Macam mana apa? Kamu nak semayang, kamu semayang lah. Kau tambah, tak payahlah. Ada ni. Jangan pula, semayang sunat tasbih, lelos saja dia kata. Dia kata lelos saja. Sebab apa tak ada, Nabi tak buat, dia kata. Dia kata lelos saja. Dia kata lelos saja. Memang lelos semayang sunat tasbih ni. Dia kata saja. Tak, pandangan Imam Ghazali, pandangan dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kuat semayang sunat tasbih. Mazhab Hambali, pandangan muktamad mazhab Syafi'i tidak ada. Tapi masyhur kitanya, pandangan Imam Ghazali, orang kita buat semayang sunat tasbih. Saya cerita ginilah hukum fiqh. Ada orang tohmah saya, dia kata, tahu ngaji Ustaz Wang. Sebab apa? Dia kata tak ada semayang tasbih. Kita semayang muda lagi. Tengok dia seorang dia semayang berkali. Dia kata, saya kata tak ada semayang tasbih. Tahu belajar dengan Ustaz Wang. Sebab dia kata tak ada semayang tasbih. Ingat dia seorang semayang tasbih berkali. Tapi cerita bab hukum dia gitulah. Pandangan ni sunat tasbih. Pandangan tak sunat. Ni sebab ni. Tidak lama sangat.
Duduk anda sujud lama sangat. Jadi sudah punah hayat semayang. Rukun pendek jadi panjang. Itu atas pandangan yang tidak ada semayang sunat tasbih. Sebab itulah kalau semayang sunat tasbih, lupa tasbih, gati-gati. Bukan lupa tu pakai kosong tak kena gati. Tiba-tiba dia lupa sebab kita main sunat tasbih ni, hak bacaan dalam rakaat kita kena baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah. Allah tasbih 10 kali tinggal. Ni kita terlupa. Kita boleh nak ganti hak 10 kali telah i'tidal jadi 20 kali. Dah boleh tak boleh. Tasbih dan i'tidal 10 kali. Ganti tasbih 10 rakaat terlupa nak baca tu, ganti dalam sujud yang pertama tasbih 20 kali. Itu cara dia. Kalaulah kita kata dalam sujud yang pertama dia lupa nak tasbih 10 kali. Dia pun bangun duduk antara sujud. Allah, tasbih tidak 10 kali dalam sujud pertama. Dan duduk sujud ada 10 tasbih dah. Jangan kita pergi positif dia 20, jangan. 10 kali je. Dua sujud tasbih 10 kali, sujud yang kedua barulah tasbih 20 kali. Dia jangan ganti dalam i'tidal, jangan ganti dalam duduk antara sujud. Cukuplah dia dengan tasbih 10 kali. Tambah 10 kali pula jadi 20 ni, itu rukun pendek. Pada ni. Mana kalau kita lupa tasbih dalam rakaat, kita kena ganti dalam sujud yang pertama, kena tasbih 20 kali. Sujud yang pertama kita lupa tasbih, kita kena ganti dalam sujud yang kedua. Kalau sujud kedua kita lupa tasbih, kita ganti dalam berdiri ataupun ganti dalam tasyahud. Dia gitu. Tapi tak boleh ganti dalam i'tidal dan tak boleh ganti dalam duduk antara sujud. Sebab situ rukun pendek, cuma dimaafkan untuk tasbih 10 kali. Sebab khusus untuk sembahyang sunat tasbih. Khusus je ni. Sembahyang sunat lain tak boleh. Sembahyang sunat tasbih saja atas pandangan disunatkan sembahyang sunat tasbih. Pada ni. Dia kena cerita gitulah hukum dalam bab mengaji fiqh ni. Cerita gitu. Macam orang duk masyhur sembahyang sunat pada isyak 4 rakaat tu. Itu pandangan Ghazali, itu pandangan mazhab Hanafi. Pandangan Mu'tamad mazhab Syafi'i dia ada 2 rakaat je, tak ada 4 rakaat lepas isyak. Tu ada dalam kitab Idatus Salikin, itu pandangan Ghazali, ada 4 rakaat ba'diyah isyak. Sama dengan pandangan mazhab Hanafi, ada 4 rakaat ba'diyah isyak. Ada ni. Kita 4 rakaat rawatib ni sebelum zuhur 4 rakaat, selepas zuhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, selepas isyak tak ada 4 rakaat, 2 je. Tapi pandangan Ghazali, pandangan mazhab Hanafi, lepas isyak 4 juga. Kan kita 4 rakaat kan, sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum asar. Hak lain 2 belakang. Sebelum subuh, sebelum maghrib, selepas maghrib, sebelum isyak, lepas isyak, 2 belakang. Kita mazhab pandangan Mu'tamad mazhab Syafi'i. Jadi tu ada 4 rakaat lepas isyak. Itu pandangan Ghazali sama dengan pandangan mazhab Hanafi. Nak buatlah, apa masalahnya? Tapi kena royak molek lah supaya orang tak jadi apa gitu buat apa? Tak mana ni pandangan ni, pandangan ni gitu je. Itu bicara hukum fiqh. Biar tahu lebih sikit, tak payah kita nak kelahi benda hak tak payah kelahi. Hidup balah benda hak Allah lah. Benda sesat dah. Lepas tu baloh pulak mu kata aku kata mung, kata mengata, maki memaki, kutuk mengutuk, haram, dosa besar, dosa dengan anak Adam. Ya baik. Dosa dengan anak Adam. Kena minta maaf betul benar. Dia balas apa? Benda siap dah. Ada ni. Ada pasal-pasal hidup balas rumah tangga orang. Ada benda-benda. Waktu laki bini dia masalah. Lepas tu orang lain pula. Dia campur habis ni. Nak masuk belah. Ni. Hak wanita dia kata. Dia pun pakat kutuk tu laki orang. Tu laki orang bukan tu laki mung tu. Akhirnya ngetuk laki sebelah pun kena juga. Itulah orang laki. Itulah orang laki. Ngetuk laki dia pun kena. Tak ada pasal-pasal. Dia nak marah ngetuk laki hak tu kau lupa. Hak balah tu dia kau lupa. Arti hak balah tu. Dia ngetuk laki sebelah pun. Apa? Kena tempias. Ni orang laki gini. Orang laki tunjuk ngetuk laki dia. Allah. Tu laki dia habis baik ngetuk laki dia kena. Habis.
Ya baloh. Oh, mu kata aku kata mu, jangan tu dosa besar, dosa kena Adam. Muflih di pada masyar. Faham tak? Rupanya jaga mu, lihat rupanya emosi lebih. Rupanya emosi lebih. Sebab itulah Allah Ta'ala tidak letak kuasa tolak pada orang perempuan. Kalau Allah letak kuasa tolak cerai pada perempuan, pagi petang dicerai tu lelaki dia. Sungguh. Pagi petang dia cerai suami dia. Baru sikit, aku cerai mu. Balik rumah ayah mu. Mu dia marah. Cerai tu lelaki. Dah bukan perempuan sini lah. Bukan perempuan sini, perempuan tempat lain. Jangan. Benda pekoh ni, benda kita cerita betul-betul gini. Amalan atas kita. Banda isyak nak buat 2, jalan. Nak buat 4, bagus. Gitu je. Buat. Atas masing-masing. Ada pandangan ulama'. Man qallada aliman laki Allah salimah. Tu kata ulama. Ikut orang alim, selamat jumpa Tuhan. 2 rakaat, pandangan orang alim ni. 4 rakaat, pandangan orang alim ni. Ikutlah mana-mana pun. Selamat apabila berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala syahdan. Maka bila ia dapat 2 rakaat, sembahyang fardu yang lain daripada subuh, maka sunat ada dia duduk bagi membaca tayat awal. Wallahu a'lam. Ini kitab Minhajul Abidin muka surat 16, muka 6, muka surat 6 baris yang ke 10 daripada atas. Muka 6 baris ke 10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan semoga Allah selamatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kekurangan, dan semoga Allah membesarkan baginda, dan semoga Allah selamatkan baginda tu terjemahan daripada wasallim. Dan semoga Allah membesarkan baginda tu terjemahan daripada wa'azim. Kan dalam kitab terjemahan yang disusun oleh almarhum Haji Zakaria Kedah ni, kitab Minhajul Abidin, hak Arab kekal ada hak Arab. Hak Arab kemudian didatangkan terjemahan. Mana boleh tengok hak Arab, hak Imam Ghazali, kemudian boleh tengok terjemahan. Kalau kita ambil Minhajul Abidin Syekh Daud, dia tidak ada hak Arab, dia ada terjemahan saja. Jadi hak Minhaj kita baca ni, dia ada hak Arab, hak Imam Ghazali, dia ada hak terjemahan. Jadi hak Arab terdahulunya wasallim wa azim ila yaumiddin, hak asal dia. Sini dia tambah ni. Dan semoga Allah membesarkan baginda di dunia dengan meninggikan sebutan dan kekalkan syariahnya, syariah Nabi SAW. Dan kekalkan syariah Nabi, dan di akhirat dengan mensyafaatkan ummahnya dan lainnya. Dan kekalkan syariatnya. Lepas tu dan di akhirat ada dan tu. Dan di akhirat dengan mensyafaatkan ummahnya dan lainnya hingga kepada hari kiamat. Hak dalam hak Arab ni ila yaumiddin. Ila yaumiddin. Ad-din itu agama. Ad-din di antara nama bagi kiamat. Kan maliki yaumiddin. Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Sebab kiamat ni ada 100 lebih nama dia. Kita masyhur dengan Yaumul Qiyamah, Yaumul Akhirah, Yaumul Ba'si, Yaumul Nashri. Apa lagi? Yaumul Jaza, hari pembalasan, Yaumuddin. Ni. Itu nama dia. Ya ni, ila yaumiddin dalam ila yaumiddin dalam hak Arab tu kan. Diterjemah dengan
hingga ke hari kiamah dia terima. Kan kita kan kiamat, hari akhirat, kita masyhur gitulah. Hari kiamah. Kita kiamah ni tiup sangka kala dah. Di kiamah ni apa kiamah? Kiam, apa dia kiam? Berdiri. Di kiamah ni asalnya selepas tiup sangka kala yang kedua, dibangkitkan, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Itu dia qiyamah. Itu dia qiyam, berdiri. Ada ni. Asal ni asal makna. Tapi kita sebut kata qiyamah, tiup sangka kala yang pertama. Maka qiyamah dihancurkan langit dan bumi. Dia qiyamah asal maknanya berdiri. Berdiri apa? Selepas tiup sangka kala yang kedua. Tiupkan kali yang pertama dengan sangkala yang kedua, disenggang dia 40 tahun. Jadi lepas tiup sangkala kedua lah, barulah qiyamah. Mana apa? Berdiri sekalian hamba di hadapan Allah di padang mahsyar. Atau asal mana qiyamah. Ataupun kita letak dengan nama hari akhirah. Hari akhirat kitanya. Hari akhir, hari kesudahan. Hari akhir, hari kesudahan. Apa dia hari kesudahan? Secara masing-masingnya hari kematian. Bila hari kematian, kesudahanlah hari kita atas dunia. Itu kalau untuk seorang-seorang. Untuk langit bumi ni, hari akhirah, kesudahan hari dengan tiup sangkakala yang pertama. Ada ni. Kan orang panggil mati ni kiamat kecil. Apa aku panggil? Orang mati ni. Kiamat kecil. Ke akhirat kecil. Kiamat apa? Kiamat kecil. Orang mati ni kiamat kecil. Mati ni akhirah lah. Akhir kecil. Mana apa? Berakhirlah hari dunia orang mati. Akhirah. Berakhirnya hari dunia langit bumi dengan tiup sangkakala yang pertama. Itu akhirah lah. Akhirah apa ni? Hari kesudahan. Hari yang terakhir. Bila ke hari akhirah, mati. Akhir, dah. Bila ke hari akhirah, hancur langit bumi, sangka ramah, akhirah dah tu. Tu panggil mati tu, panggil jamak kecil tu, hari akhir bagi dia. Itu asal makna lah. Mana sebut kata hari qiyamah, hari akhirah, hari yaumuddin, malik yaumiddin tu, bermula daripada barzah. Bermula dari barzah. Itu hari yaumuddin, yaumul qiyamah, yaumul akhirah. Dan semoga Allah selamatkan bagi daripada kekurangan. Wassalim. Dan semoga Allah membesarkan baginda. Membesar ni di dunia dengan meninggikan sebutan dan kekalkan syariat. Dan di akhirah. Di dua tu, di dunia dan di akhir. Kena ada dang tu. Di dunia dengan meninggikan sebutan. Sentiasa disebut, diselawatkan, didoakan, disebutkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggikan sebutan ni kita memang kena sebut dalam semayang. Kita kena sebut, kita kena selawat. Itu rukun qauli. Dan kekalkan syariahnya ke atas dunia. Dan di akhirat, apa dia membesar kepada Nabi ni? Dengan mensyafaatkan ummahnya dan lainnya. Itu kelebihan Nabi. Yang pertama, meninggikan sebutan. Yang kedua, dikekalkan syariah. Syariat Nabi yang Nabi bawa ni, sampai qiyamah. Syariat, hukum hakam, Nabi lain. Ada sampai satu masa, dilantikkan Rasul yang lain. Maka syariat Nabi yang terdahulu, dah. Sekat tu je. Habis dah. Tak kekal. Sekat tu je. Diutuskan Rasul yang lain, syariat baru pula. Sampai satu masa, syariat tu dibatalkan. Tidak dikekalkan. Tapi syariat Nabi, kekal sampai qiyamah. Ini lebihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ni. Dikekalkan syariat Nabi melengkapi. Syariat Nabi melengkapi
Syariat yang terdahulu tidak melengkapi. Syariat Nabi ni pula kepada sekalian. Syariat Rasul dahulu bukan kata pada masa yang terhad. Terkadang syariat pada masa dahulu khas untuk kaum kamu. Gitu. Terkadang syariat dahulu, undang-undang agama dahulu. Syariat ni undang-undang agama lah. Daripada Allah Ta'ala. Yang mana dahulu syariat undang-undang agama yang diturunkan kepada Rasul-Rasul terdahulu, dia tidak dikekalkan satu. Yang kedua ni syariat ni tidak melengkapi. Dan syariat ni terkadang untuk kaum kamu. Untuk kaum kamu je. Kaum lain, Rasul lain. Rasul lain, syariat lain. Gitu. Kalau syariat, Rasul yang terdahulu. Syariat, undang-undang agama yang diturunkan kepada Nabi SAW ni, kepada semua. Tak ada ke kaum. Bukan kaum Arab ke, kaum Mekah. Mana ada. Pandai ni. Pada seluruh alam. Kafatil alami. Itu pada seluruh alam. Mana kepada seluruh. Kemudian dikekalkan sampai kiamat. Dan syariat Nabi ini bukan hanya untuk manusia. Manusia dan jin. Adapun Nabi Sulaiman AS hanya mengepalai kaum jin. Nabi Sulaiman AS mengepalai kaum jin. Dia bukan menjadi rasul kepada jin. Bukan dia rasul kepada jin. Dan kan Nabi Sulaiman AS kan, dia masyhur dengan jin yang duduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Makna jin ni duduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman AS. Bukan Nabi Sulaiman tu rasul pada jin, bukan. Adapun Nabi SAW menjadi rasul kepada manusia dan menjadi rasul kepada kaum jin. Itu. Mana Allah membesarkan Nabi SAW atas dunia. Dan di akhirah dengan mensyafaatkan ummahnya dan lainnya. Apakah syafaat Nabi di hari akhirah ni? Syafaatul uzma. Syafaatul kubra. Syafaat besar tu lah. Syafaat ni mensyafaatkan ummahnya dan lain. Ada ni. Apa dia syafaat? Syafaat pada fi fasil qada. Pada menceraikan hukum. Ini syafaat besar ni. Faham tak? Yang kita duk sebut dah doa azan tu lah. Ati sayyidana Muhammadanil was. Wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'atah. Dan bangkit olehmu akan Nabi SAW. Maqaman mahmudan. Maqam yang terpuji. Alladzi wa'atah. Yang telah engkau janjikan. Maqam yang terpuji apa dia? Syafaat besar. Kemudian orang baca doa selepas daripada azan iqamah ni bukan akan dapat syafaat besar tu. Dapat syafaat yang lain. Syafaat besar tu semua orang dapat dah ke? Bukan nanti orang baca doa azan. Ya, orang baca doa azan akan dapat syafaat Nabi. Bukan syafaat besar tu. Syafaat besar tu kepada semua manusia termasuk orang kafir. Syafaat tu. Bila duduk di padang mahsyar dalam masa yang lama, maka timbullah di dalam hati orang kafir ni nak supaya Tuhan kira lah ke neraka pun ke neraka lah. Maka Tuhan campur dalam hati orang kafir ni, orang banyak dosa ni, cari Nabi Rasul. Cari Nabi Adam, cari Nabi satu-satu Nabi tu, masing-masing nafsi. Diri aku, tak boleh bagi syafaat. Sampailah Nabi yang salam. Barulah Nabi minta Allah Ta'ala supaya dibicarakan sekalian manusia ada atas pada masyarakat ni. Arti dia panggil syafaat besar pada menceraikan hukum, pada membicarakan. Itu syafaat tu lah disebut dalam maqaman mahmudan allazi wa'ata tu lah. Jadi orang baca doa lepas azan ni bukan dapat syafaat tu, dapat syafaat lain daripada Nabi SAW. Syafaat tu semua orang akan dapat, termasuk orang kafir. Syafaat apa ni? Kira. Orang kafir kira. Lepas tu meniti yang terserak masuk neraka. Gitu. Ada ni. Sebab orang kafir duduk pada masyarakat ni seksaan lebih daripada alam barzah lagi. Mereka tak sanggup dah. Kira. Kalau kira masuk api neraka. Neraka pun neraka lah. Walaupun neraka lebih berat daripada seksaan masyarakat. Tapi itu dipanggil syafaat besar milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah membesarkan Nabi dengan hari akhirah. Allah Ta'ala kurniakan syafaat kepada semua manusia, ummah dan lainnya
kepada menceraikan hukum. Ini doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesalah permulaan kita, dia pun nak masuk kepada permulaan pembicaraan dalam kitab Minhajul Abidin. Bismillah selesai dah, alhamdulillah selesai dah, salawat salam pun selesai dah, baru nak masuk kepada pembicaraan kita. I'lamu ikhwani as'adakumullahu wa iyaya bimardatihi annal ibadata samaratul ilmi. Itu permulaan dia. Ibadah adalah buah hasilan ilmu. Ibadah dengan ilmu. Tanpa ilmu tak ada ibadah. Ini mula-mula ayat kitab Minhajul Abidin. Annal ibadata samaratul ilmi, bahawa ibadah adalah buah hasilan daripada ilmu. Tapi ilmu sebagai pokok, tak ada ibadah sebagai buah. Pada ni dalam Syiraj Talibin, falaulahu lam takun ibadatan. Tapi ilmu tidak dinamakan ibadah. Lepas tu tunggang-tunggi buat apa? Dah tradisi peseng. Itu bukan ibadah. Ibadah samaratul ilmi, buah kepada ilmu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.